Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. So hari ini cikgu nak terangkan perbezaan di antara dua jenis graf gelombang. So cikgu harap awak betul-betul faham sebab video ni sangat ringkas. Cikgu nak awak betul-betul faham bagaimana awak nak memperolehi maklumat daripada graf yang diberikan. Okay. Sekarang kita nak tengok graf yang pertama iaitu graf sesaran melawan masa. Okay. Graf sesaran melawan masa bermaksud di mana paksi Y ni adalah sesaran, manakala paksi X ni adalah masa. Okay. So, graf sesaran melawan masa antara maklumat yang awak boleh perolehi ialah yang pertama adalah tempoh. Tempoh merupakan masa bagi satu ayunan lengkap. So, tempoh yang kita ambil, cikgu pernah cakap, satu ayunan lengkap itu mewakili mungkin mempunyai satu puncak, satu lembangan, ataupun jarak masa di antara puncak ke puncak, ataupun mungkin lembangan ke lembangan. So, itu dipanggil tempoh. So, tempoh boleh didapati atau diperolehi daripada graf sesaran melawan masa. So, ingat, tengok betul-betul apa paksi Y, apa paksi X. Ya. So, macam biasa, untuk sesaran maksimum, itu adalah amplitude. So, amplitude merupakan sesaran maksimum. So, di mana panjang di antara titik keseimbangan sehingga ke puncak. So, itu dipanggil sebagai amplitude. Dan apabila kita memperolehi tempoh, jadi kita boleh memperolehi frekuensi di mana hubungan di antara frekuensi dengan tempoh adalah F sama dengan 1/1/T. Okay, itu graf sesaran melawan masa. Okay, kalau kita tengok graf yang kedua, ini graf yang pertama. So, kena hati-hati. Graf yang kedua adalah graf sesaran melawan jarak. Sesaran melawan jarak. Bukan melawan masa lagi nama. Ini sesaran melawan jarak. Okay. Apabila awak memperolehi graf sesaran melawan jarak ataupun jarak pada titik yang sefasa. Tadi kita tengok tempoh lah diumpama macam jarak bagi titik sefasa lah antara puncak dengan puncak, lembangan dengan lembangan ataupun titik keseimbangan dengan titik keseimbangan. Okay, itu merupakan satu ayunan lengkap. Okay. Untuk graf sesaran melawan jarak, jarak di antara dua titik yang sefasa itu dipanggil sebagai panjang gelombang. Panjang gelombang sama ada puncak ke puncak, titik keseimbangan, dan juga mungkin lembangan ke lembangan itu dikira sebagai panjang gelombang, lambda. Ya. So, untuk disebabkan oleh paksi Y adalah paksi yang sama iaitu paksi sesaran, maka jarak ataupun panjang di antara titik keseimbangan ke puncak gelombang tetap dipanggil sebagai amplitude. So dekat sini untuk graf sesaran melawan jarak, dua maklumat yang awak boleh perolehi iaitu amplitude dan panjang gelombang. So, bila awak dapat graf macam ni, awak boleh mencari nilai laju gelombang atau laju gelombang dengan menggunakan formula V bersamaan dengan F lambda. Bersamaan dengan F lambda. So, lambda awak dapat dekat sini. Frekuensi awak dapat kat sini. So, maksudnya, nanti kita tengok contoh soalan. Tetapi untuk hari ini, cikgu nak tunjukkan awak dua perbezaan sahaja di antara dua jenis graf ini. Graf yang pertama, graf sesaran melawan masa. Tiga maklumat yang awak boleh perolehi, amplitude, tempoh dan frekuensi. Dan untuk graf sesaran melawan jarak, dua maklumat yang awak boleh perolehi iaitu amplitude dan panjang gelombang. So, sebagai latihan pengukuhan, cikgu nak awak lakukan eksperimen ini. Okay, cikgu terangkan dulu macam mana nak lakukan. Bukan eksperimen, aktiviti 5.6. So, tujuannya mentasir graf gelombang
jalankan aktiviti secara kumpulan, cikgu nak awak individu. Secara individu, teliti graf sesaran melawan masa dan graf sesaran melawan jarak bagi gelombang yang merambat sepanjang seutas tali. So, ada dua graf. Graf yang pertama, sesaran melawan masa. Graf yang kedua, sesaran melawan jarak. Ingat, untuk graf sesaran melawan masa, ada 3 maklumat yang awak boleh peroleh. Untuk graf sesaran melawan jarak, hanyalah 2 maklumat yang boleh diperolehi. Untuk sesaran melawan masa, awak boleh dapat tempo. Awak boleh dapat amplitude. Dan awak boleh dapat frekuensi. Untuk graf sesaran jarak, awak hanya boleh mendapat amplitude. Dan juga awak boleh dapat panjang gelombang. Itu maklumat yang diperolehi. So, awak kena siapkan untuk jawab soalan nombor 3. Bincang dan tafsirkan ciri-ciri gelombang berikut daripada kedua graf tersebut. Awak kena tahu, tentukan amplitude. Awak kena tentukan tempo. Awak kena tentukan mana satu frekuensi. Macam mana nak memperoleh frekuensi. Macam mana nak cari panjang gelombang. Macam mana nak mencari laju gelombang. So, laju gelombang ni dia ada calculation. So, biasalah menggunakan formula V bersamaan dengan F lambda. Untuk memperolehi nilai laju gelombang. Itu saja untuk video kali ini. Selamat menyiapkan kerja. Assalamualaikum. Bye.